Bukan senang dah kena tinggal 2 biji, lepas tu nak comeback balik. Matchday ke-16 Liga Super, kita boleh tengok saingan untuk tempat yang kedua Liga tu masih terbuka. Yalah, dah yang tu je yang tinggal kan. Antara pasukan Selangor, Seri Pahang, Kedah dengan Sabah. Keempat-empat pasukan ni masih ada lagi peluang untuk duduk di tangga kedua Liga. So, aku tak mau intro panjang-panjang. Jom kita tengok apa yang ada dalam matchday minggu ke-16 ni. First game, kita tengok antara pasukan JDT dengan Negeri Sembilan. Aku tak mau sentuh banyak dalam game ni. Sebab kita tahu, JDT dalam game ni masih JDT yang sama dalam first game Liga Super hari tu. Untuk rekod, dalam game yang lepas, bagi pasukan Negeri Sembilan, mereka seri satu sama dengan pasukan Penang. Dan untuk pasukan JDT, mereka baru menang besar dengan pasukan KLCT 6-1. Yang tu lah game yang orang kata Pro Final Piala FA hari tu. Dalam game ni, walaupun kita boleh kata Negeri Sembilan berjaya untuk kunci pergerakan Arif Aiman dekat bahagian attacking, sampaikan minit ke-80 lebih, baru kita boleh nampak first try daripada Arif Aiman. Tapi bila main dengan JDT ni, kita kena ingat, seorang player mereka yang kita jaga untuk tak bagi dia buat gol, mereka ada 9 orang player lagi yang boleh buat gol. Dan kalau kata kita defend gila-gila, tak mau bagi mereka buat gol daripada bola padang, mereka cari daripada set piece. Benda tu lah sebenarnya yang jadi dalam game ni. Dan bagi aku, satu benda yang ketara yang sama yang kita boleh tengok dah berapa kali yang dah kat situ. Perbezaan fitness pasukan lain dengan pasukan JDT. Bila JDT main dengan pressing dan intensity yang tinggi, fitness pasukan lawan ni makin lama makin drop Itulah yang jadi kelemahan satu-satu pasukan tu. Tapi apa-apa pun kredit juga dekat pasukan Negeri Sembilan. Sebab mereka still boleh bagi saingan dalam game ni. Tiba-tiba kita boleh nampak Negeri Sembilan ni sebenarnya boleh pun main dengan short pass kan. Bukannya tak boleh. Tapi itulah, nak kena jumpa dengan JDT dulu. Bukan kata Negeri Sembilan je. Pasukan-pasukan lain pun lebih kurang sama je. Full time, JDT menang 2-0 dengan pasukan Negeri Sembilan. Dan yang paling penting, Negeri Sembilan dapat kurangkan jumlah bolos 2 biji. Beza dengan first game hari tu, 7 biji mereka kena. Next game, antara salah satu game yang rancak untuk minggu ni, antara pasukan Pahang dengan pasukan Selangor. Game-game macam ni lah yang fan nak tengok sebenarnya. Barulah berbaloi buat keluar duit beli tiket nak pergi stadium. Disebabkan kedua-dua pasukan main dengan gameplay open play, kita boleh tengok battle dekat bahagian tengah tu antara kedua-dua pasukan. Benda tu lah yang buatkan game ni jadi lagi rancak. Sebab masing-masing boleh pegang ball possession dan masing-masing boleh buat attacking. Dan kita boleh tengok, sebenarnya kedua-dua pasukan ni masing-masing ada peluang waktu first half. Tapi itulah, mereka tak boleh nak convert peluang yang ada tu pada gol. Kalau kata masing-masing boleh convert peluang tu, silap-silap pesta gol pada malam tu. Masuk je second half, awal-awal game lagi, kita boleh nampak pasukan Pahang ni lebih agresif untuk buat attacking. Tak sampai 5 minit pun mereka main, Pahang dah dapat 3 peluang untuk mereka buat gol. Dan daripada situ jugalah Pahang boleh dapat gol tunggal dalam game ni. Lepas Pahang dapat first goal tu, kita boleh tengok slowly mereka dah turunkan intensity gameplay mereka. Dan time tu Selangor lebih banyak pegang ball possession untuk mereka buat attacking. Tapi kredit dekat defend dan keeper pasukan Pahang. Disiplin dalam defending tu lah yang buatkan mereka boleh menang 1-0 dalam game ni. Kalau kata keeper dengan defend tak perform dalam game ni, silap-silap Selangor boleh comeback lebih daripada sebiji. Full time, Pahang menang 1-0 dengan pasukan Selangor. Dan aku rasa fan-fan pasukan lain mesti berterima kasih punya dekat pasukan Pahang. Sebab tak bagi Selangor lari jauh sangat kan. Kalau tak, susah juga tu nak ligan. Next game, antara pasukan Kedah dengan pasukan PDRM. Game ni sebenarnya boleh kata 2 biji penalti yang Kedah dapat tu selamatkan pasukan Kedah daripada hilang 3 mata Ataupun orang kata Kedah dapat voucher penalti dalam game ni. Untuk rekod, bagi pasukan PDRM, mereka menang 2-1 dalam game yang lepas dengan pasukan Perak. Dan untuk pasukan Kedah, mereka kalah 1-0 dengan pasukan Terengganu dekat Stadium Sultan Mizan. Sebelum game, Coach Nafuzi pun ada kata yang dia tak rela untuk Kedah kalah lagi sekali dengan pasukan PDRM dalam pusingan yang kedua ni. Tambah pula, dia baru bawa masuk King Dayo kan. Lagilah.
fan-fan mengharapkan sentuhan Ife Dayo tu untuk cari gol. Tapi aku rasa fan-fan Kedah mungkin akan setuju lah dengan aku. First half, gameplay pasukan Kedah ni, lain macam dia punya tak menjadi yo. Dengan striker tiba-tiba duduk dekat wing. Lepas tu banyak pula back pass yang mereka buat daripada mereka buat attacking. Yang tu yang pelik tu. Walaupun ball possession tu pasukan Kedah yang pegang, tapi attacking pasukan PDRM ni lagi bahaya, terutama sekali waktu first half. Sampaikan kalau kita tengok statistik, Kedah hanya ada 1 je goal attempt berbanding dengan PDRM. Betapa tak menjadinya gameplay pasukan Kedah ni waktu first half, terutama sekali dekat bahagian attacking. Muhammad Nabil tu 2-3 kali aku tengok dapat peluang. Nasib baik tak masuk je. Kalau tak, awal lagi Kedah kena. Tapi masuk second half, waktu ni baru kita boleh nampak perubahan dalam gameplay pasukan Kedah tu. Terutama sekali dekat bahagian attacking. Kalau first half tadi, dah macam orang hilang punca kan dekat atas padang. Tapi masuk second half ni, barulah tersusun sikit. Dan banyak goal attempt yang Kedah boleh buat. Kita tahu, main dengan PDRM ni, bukan senang lah nak pecahkan defense block mereka. Tambah pula, tactical mereka tu, memang defend dan counter attack kan. Lagilah, walaupun 2 biji gol yang Kedah dapat tu daripada penalti, tapi effort player Kedah untuk buat attacking waktu second half ni, kita boleh nampak lah. Dan benda tu jugalah yang membawa kepada defense PDRM ni buat mistake dan Kedah dapat penalti. Fayad dan Al-Hafiz dalam game ni, makin lama aku rasa fan-fan Kedah makin risau lah. Sebab performance mereka tu, boleh kata drop lah untuk season ni. Al-Hafiz tu dah macam makin hilang confidence dah dekat atas padang. Tapi Moses tu, baik dekat bahagian tengah. Kalau kata next game, masuk pula Amir back, tak sabar nak tengok apa yang dia boleh buat kan. Full time, Kedah menang 2-0 dengan PDRM. Kesian PDRM, tak boleh nak merasa 5 kemenangan berturut-turut. Next game, antara 2 tim yang dah berjumpa dekat semi-final Piala FA hari tu. Pasukan KL City dengan Terengganu. Lain macam jadual KL City ni. Minggu lepas, Pro Final dengan JDT. Minggu ni, repeat dengan Terengganu pula. Lepas kena goreng dengan JDT 6-1 dalam game minggu lepas, untuk minggu ni, KL City turun dengan gameplay yang lebih garang lah. Tambah pula, main dekat home kan. Memang beza lah gameplay KL City waktu semi-final hari tu dengan game malam tu. Kalau kita tengok balik game malam tu, first 20 minit, boleh kata KL City yang pegang game. Mereka yang lebih banyak buat attacking untuk cari gol. Untuk pasukan Terengganu, lepas mereka menang 1-0 dengan pasukan Kedah dalam game yang lepas, untuk game ni, mereka agak lambat lah untuk settle down, untuk blend in dengan gameplay pasukan KL City. Rasanya ni antara kesan main dekat away lah. Hari tu main dekat home. Lainlah cerita dia kan. Lepas minit ke-20, barulah kita boleh tengok ada ball possession yang pasukan Terengganu boleh buat. Dan tak cakap banyak, terus mereka boleh buat first goal daripada Omin Nazari. Tu yang terkejut kita pun. Dapat je pegang bola, style tak tunggu lama terus je buat gol. Dah lah KL City je yang duk attack tadi. Tiba-tiba Terengganu yang dapat gol dulu. Tapi respon daripada KL City ni, lepas mereka kena first goal, memang baik lah. Ketiga-tiga key player mereka malam tu, memang menjadi lah dalam game ni. Seorang satu dapat sebiji gol. Mau terduduk sat balik Terengganu lepas tu kan. Masuk second half, walaupun first half tadi nampak macam Terengganu dah nak kena ketuk dah 3-1 dengan KL City. Tapi kredit dekat player-player Terengganu ni. Moral boost mereka tu yang buat kan, mereka boleh comeback 3 sama dalam game ni. Bukan senang dah kena tinggal 2 biji, lepas tu nak comeback balik. Tambah pula, awal-awal tadi, mereka yang leading dulu. Tapi player Terengganu ni boleh buat benda tu. Mental mereka ni memang A lah dalam game ni. Full time, KL City seri 3 sama dengan Terengganu dalam game ni. Patutnya kena sambung extra time tu. Repeat Piala FA hari tu. Untuk game-game lain, pasukan Sabah last minute menang 4-3 dengan pasukan Kuching City. Perik juga pasukan Sabah ni nak makan Kuching City kan. Sama juga dengan pasukan Penang, last minute boleh comeback 4-3 dengan pasukan Kelantan. Dan untuk pasukan Perak, mereka seri 1 sama dengan Kelantan United. Carta Liga, JDT masih di tempat yang pertama dengan 48 mata. Pasukan Selangor dan Seri Pahang masing-masing share 34 mata di tempat yang kedua dan ketiga. Dan pasukan Kedah di tempat yang keempat dengan 31 mata dan 30 mata untuk pasukan Sabah di tempat yang kelima. Top scorer masih Fernando Forestieri dengan 15 gol dan masih juga di follow rapat oleh Iron dengan 14 gol. So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game minggu ni? Jangan lupa
tinggalkan dekat bawah. Dan kalau hampa nak dapatkan baju yang aku pakai ni, hampa boleh tekan link dekat bawah. Nanti dia akan tunjukkan semua collection yang mereka ada. Lawa-lawa. Rugi kalau hampa tak tengok. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Makan Ustaz. Lapar ni. Habis record apa? Cantik juga baju ni. Siapa sponsor weh? Tebal elok.